Okey, soalan pertama tentang hukum-hukum berkaitan dengan bulan Ramadan, terutamanya puasa, adalah ada orang yang dia tak perasan. Dia faham bahawa makan, minum membatalkan puasa. Tetapi bagi orang yang batuk atau sesema, so dia kadang dia batuk keluar kahak. Kahak dah ada atas lidah dah. So dalam solat dia telan. Dan dia masa tu dia tengah puasa. Ataupun dia bersin, dia bersin, kemudian hingus dah ada dekat lubang hidung dia. Dia hirup balik, dia sedut balik. Jadi apa hukum untuk orang yang macam ni dalam keadaan dia puasa? Kita belajar rukun puasa ada 2. Pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Antara perkara yang membatalkan puasa, memasukkan secara sengaja, secara tahu, ain ke dalam rongga melalui apa? Melalui laluan terbuka. Itu definisi dia. Memasukkan ain, sesuatu yang ada zat, ada fizikal, ke dalam rongga jauf melalui ruang terbuka atau diberi manfas. Jadi kahak ni adalah merupakan ain. Itu jelaslah. Jelas. Keainan dia itu benda yang jelas. Dan rongga ni, kerongkong kita ni adalah rongga. Dan laluan dia memang laluan yang terbuka. Secara jelas disebut oleh fuqaha kita bahawasanya menelan kahak boleh membatalkan puasa. Boleh. Boleh membatalkan puasa. Kalau menelan air liur tak batal. Tak batal. Menelan air liur tak batal. Dengan beberapa syarat lah. Air liur pun dia ada syarat dia. Ada tak cukup syarat telan air liur batal juga. Kenapa telan air liur tak batal? Telan air liur tak batal ni, kita kira air liur ni benda yang tak dapat elak lah. Sebab dia dah memang ada kat dalam mulut. Dia dah memang ada dekat dia punya ma'din, lagi kita kata ma'din. Tapi kalau kahak, menelannya boleh membatalkan puasa. Kenapa saya gunakan perkataan boleh? Ada keadaan yang mungkin tak batal. Sebab apa? Orang tu tak tahu. Contohlah dia tak tahu, apatah lagi baru masuk Islam, dia bayang puasa ni tahan diri daripada makan dan minum. Telan kahak mana kenyang pun, kan? Telan kahak boleh kenyang ke? Tak kenyang, tak batal. Dia faham kalau kenyang baru batal, kalau tak kenyang tak batal. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Cuma ada juga nas daripada ulama, kalau satu orang itu dia sampai ke tahap mubtala. Mubtala ni maknanya dibalai, dia jadi payah kat dia. Khususnya orang sakit, yang mana kahak ni dia betul-betul main kat sepadan. Jadi dia tak boleh, dia sakit, dia tak boleh nak push sehingga benda tu keluar. Dia pula terbaring je, benda tu tertelan je, yang tu tak batal. Tapi orang yang ada kemampuan untuk buang benda tu, sama ada hingus ataupun kahak, maka dia kena buang. Mungkin orang akan tanya, tak kenyang pun. Ini satu perkara yang kita kena faham. Dalam ibadah puasa ni dia ada unsur juga ta'abbud. Sebab itu kita tak kata maksud puasa tahan diri daripada makan dan kenyang. Juga itu core, itu yang utama. Tapi dalam puasa juga dia ada unsur ta'abbud. Ta'abbud ni walaupun tak kenyang, di situlah sebenarnya ujian lagi besar. Kita tak faham logik dia, kenapa telan kahak boleh batal puasa kan? Tapi kamu buat juga, di situ barulah meningkatkan iman. Meningkatkan iman. Jadi orang yang mana kepatuhan pada kepatuhan, ta'abbud itu meningkatkan iman satu orang bila dia buat satu benda walaupun dia tak faham dia punya rational dia punya sebab musabab dia. Tapi kalau orang yang sakit batuk sesema, adakah dia termasuk mubtalah? Orang yang sakit batuk sesema, dia tak dikira mubtalah. Kecuali kalau benda itu menyebab dia tak boleh, dalam kita kata kalau dia tak boleh untuk buang, barulah dimaafkan. Maknanya kalau batuk dan sesema biasa tak ada masalah. Tapi kalau keadaan yang kronik tertentu yang tak boleh nak keluar, dia tak boleh nak keluar, dia tak ada
kemampuan push benda tu untuk keluar. Okey. Macam saya beri contoh kan orang stroke contoh. Orang stroke ni dia daya push tak ada. Dah ada. Atau orang terbaring dia, benda ni ada je kat sini, tertelan nak keluarkan adalah benda yang sangat menyukarkan. Maka tidak. Tapi keadaan membatalkan orang solat puasa. macam mana? Kalau orang tu di tengah solat, kemudian ada air liur, Kahak. ada kahak. Dia dalam hadis kan ada Nabi SAW sebut macam mana kita nak uruskan air liur ketika kita sedang solat. Dalam solat. Ya. Iaitu apa? Kalau dia pakai serban, dia ambil hujung serban dia ludah. Dan dia lipat. Itu petunjuk ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu dia tahu dia dibalai seperti itu, dia bawa tisu. Dia bawa kain apa orang panggil? Alas tangan. Alas tangan, sapu tangan. Handkerchief. Dia bawa dan dia siapkan. Itu ujian untuk dia. Kita anggap ujian untuk dia, so dia akan diberi pahala sebab dia lebih sikit puasa. Mujahadahnya berbanding orang lain. Satu tips lah mungkin kita tak perasan sebelum ni, maknanya apabila anda demam, sesama batuk ke, so bawa sapu tangan, bawa ridak ke apa, ketika mana perlu guna, maka gunakan untuk keadaan tersebut. Kalau dia telan juga, batal puasa. Dengan sedar, dengan sengaja. Jahil tu setakat mana yang kata diuzurkan? Kita kalau kita lihat fuqaha definisikan orang jahil ni dua. Pertama, baru masuk Islam. Okey. Yang kedua, jauh daripada ulama. Okey, itu asas dia. Ada satu lagi yang dikira juga sebagai jahil bila masalah yang dijahili itu adalah masalah yang agak terselindung pengetahuan dia daripada awam. Maka untuk awam dimaafkan. Macam contohnya masalah berdehem dalam semayang membatalkan semayang. Ulama masukkan masalah ini sebagai masalah yang terselindung pengetahuannya atas awam. Jadi kalau orang awam lah, dia dah biasa buat dehem-dehem dalam semayang dia, kemudian duduk dalam kuliah, tiba ada ustaz sentuh, dia tak perlulah ulang solat-solat yang lampau, kerana perkara itu hanya akan membatalkan kalau dia tahu. Sedangkan dia jahil, dan isu itu adalah isu yang agak kena belajar lah. Dia kalau keadaan macam ni, dia akan ada satu sudut pandangan orang bandar lah biasanya. Kata baik tak payah belajar. Senang sikit ibadah kan. Macam mana pandangan Maulana? Belajar ni adalah merupakan kefarduan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Orang yang dia tak belajar dalam keadaan dia mampu belajar, dan perkara yang dia tak belajar itu adalah perkara-perkara fardu ain, maka akan berdosa. Sebab itu jahil yang dimaafkan adalah jahil yang tidak cuai. Dalam isu ni dia tidak dipanggil cuai, sebab masalah itu kalau belajar fardu ain je tak sentuh benda tu, dia tak dipanggil cuai. Kalau jahil yang dimaafkan adalah jahil yang tidak cuai. Tapi jahil yang cuai, muqassir, maka dia tak dimaafkan. Sebab itu jahil yang dimaksudkan baru masuk Islam, dia tak cuai sebab dia baru masuk Islam. Ataupun dia duduk jauh daripada ulama, environment dia akses kepada ilmu itu susah. Zaman sekarang akses luar biasa. Kalau tak tahu juga tak dimaafkan. Maka itu adalah adil kan? Betul. Lebih baiklah dia belajar. Sepatut ayat dia, lebih baiklah dia belajar. Sebab kalau dia tak belajar dan dia tersalah, tak dimaafkan. Tak dimaafkan untuk dia. Itu kena bagi perhatian. Jangan kata tak payah belajar atau tak apa kalau macam tu. Cuma tadi kalau kita bahas tentang hukum ketika berpuasa, hukum menelan kahak ketika puasa. Kalau dalam solat, apa dalam hukum kitab solat tu Safinatus Salah ada sebut beberapa perkara yang membatalkan puasa. Antaranya apa-apa yang membatalkan solat. Apa-apa yang membatalkan puasa, membatalkan solat. Okey. Senang. Ini ilmu kalau mungkin yang tak belajar, ini ilmu yang baru, kena ambil perhatian. Kita belajar apa semua tentang batal puasa tu, kita apply pada
solat. Contohnya dia tengah solat, dia terlanggar batal. Batal. Sembahyang. Sebab membatalkan Puasa. puasa. Kena hati-hatilah lain kali ya. Baik, kita nak pindah. Cuma Okey, adalah pengecualian. Contohnya yang membatalkan puasa. Kalau satu orang tu dia makan sepinggan, batal tak puasa dia dalam keadaan lupa? Puasa tak? Tak batal. Tapi kalau sembahyang Batal. yang ini beza. Sebab apa? Mood. Saya guna perkataan mood. Mood puasa itu berpotensi untuk orang lupa sebab dia lama. Dia lama dan orang tak buat apa-apa. Dia boleh jadi lupa. Tapi mood semayang, hai'ah. Dan kita guna perkataan hai'ah. Keadaan orang sedang semayang, sepatutnya dia tak lupa sampai makan nasi sepinggan. So makan sepinggan ni memang yang kat situ tak boleh dikiaskan. Sebab hai'ah saim dengan hai'ah musalli adalah berbeza.